Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ingat cikgu lagi? Ni Cikgu Laili. Okey, hari ni subjek Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Dan topik pada hari ini adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, cikgu tahu kamu tahu tumbuh-tumbuhan tu apa kan? Dan dah belajar pun sebelum ni. Tapi kita ulang kaji semula. Okey? Okey, jom kita. Okey, yang pertama, kenali tumbuhan. Mesti kamu dah tahu tumbuhan tu apa kan? Tumbuhan tu pokok. Ada pokok kecil, pokok besar, pokok sederhana. So, jom kita tengok. Kita boleh kenal pokok-pokok ni atau tumbuhan ni dengan memerhati ciri-ciri luaran. Contoh, urat. Urat tahu tak di mana? Urat tu maksudnya urat daun dia. Daun, kamu tahu kan daun tu apa? Okey, ada dua jenis urat daun, iaitu urat daun jejala dan urat daun selari. Macam mana nak tahu urat daun jejala dan selari tu macam mana? Cuba kamu tengok yang cikgu dah arrowkan, cikgu dah anak panahkan. Kalau urat daun jejala ni, dia bercabang. Berada di pokok bunga. Bunga apa ni? Pokok bunga matahari pun boleh, pokok bunga. Ini adalah pokok bunga raya. Okey? Yang kedua, urat daun selari. Selari ni maksudnya dia tegak-tegak, dia selari, dia macam pembaris. Okey, yang warna yang cikgu dah anak panahkan ni. Okey? Contoh pokok yang ada urat daun selari ini adalah pokok jagung. Pernah makan kan jagung? Itu kalau kamu boleh tengok pokok dia, pernah jumpa pokok dia, kamu tengok daun dia. Dia memiliki urat daun selari. Contoh pokok lain yang ada urat daun selari, selain daripada pokok jagung, boleh teka tak? Boleh senaraikan tak? Macam pokok kelapa. Kalau ada dekat kampung-kampung ke yang pernah kamu tengok, cuba tengok daun dia jenis apa. Kalau yang macam straight tu, yang jenis lurus-lurus tu, kita panggil selari. Kalau macam bercabang-cabang tu, kita panggil jejala. Okey? Boleh ingat? Okey, bagus. Okey, seterusnya dari sudut ciri-ciri pokok tu atau tumbuh-tumbuhan, kita boleh tengok sama ada pokok tu berbunga atau tidak berbunga. Berbunga ni dia mengeluarkan bunga lah ya. Contoh pokok bunga ros, pokok bunga matahari, pokok bunga raya, pokok bunga kertas. Dan tidak berbunga ni, dia tidak mengeluarkan bunga. Contoh daun paku pakis. Okey. Yang ketiga C adalah jenis batang berkayu dan tidak berkayu. Kenapa pokok kita panggil tidak berkayu? Okey, maksud tidak berkayu ni, dia bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang dia. Okey, contoh kan, kamu boleh tahu pokok pisang ni, dalam dia memang ada tersimpannya air. Dia sebenarnya kalau berkayu ni dia pokok yang dia kukuh. Dia besar, dia tinggi, dia keras. Kalau tidak berkayu ni, dia di dalam batang dia tersimpan air. Dia banyak air. Kalau dia akan lembik, dia akan rapuh kalau dia kekurangan air. Contoh pokok pisang, pokok betik. Dia tegak berdiri, tegak membesar. Tapi dia bergantung kepada air yang tersimpan di dalam sel batang dia. Maksudnya dia punya batang kayu tu tersimpannya air untuk mengukuhkan dia supaya dia sentiasa menegak. Okey? Cikgu harap kamu faham. Okey, jom seterusnya. Okey.
D. Akar tunjang dan akar serabut. Okey, ada dua jenis akar. Akar ni di bahagian paling bawah. Okey, katakanlah kamu pernah merumput, pernah cabut rumput, pokok-pokok yang kita tak nak guna. Kamu biasa kan tengok dia punya akar. Akar dia sama ada akar tunjang atau akar serabut. Akar tunjang ni akar yang dia lebih ke dalam. Dia lebih dia akan ada satu akar yang besar, dia akan memanjang ke dalam untuk mengukuhkan pokok tersebut. Okey, kalau akar serabut ni dia banyaklah, dia macam rambut. Dia serabut. Contoh macam pokok bawang ni. Dia banyaklah pokok yang ada akar serabut ni. Akar tunjang ni akar dia ke dalam. Kalau kita cabut dia ada satu akar yang memanjang ke bawah dan ke dalam dan kukuh. Okey? Dan E, ciri-ciri yang kita boleh tengok, berbuah dan tidak berbuah. Berbuah ni macam-macam lah. Pokok durian, pokok rambutan, pokok manggis. Kalau yang tidak berbuah ni macam pokok Christmas lah. Senang cakap macam pokok ru, macam pokok Christmas yang tajam-tajam tu. Dia tak berbuah. Dia tidak mengeluarkan buah. Habitat tumbuhan. Okay, apa tu habitat? Habitat tu sama ada tumbuhan tu hidup di mana. Tempat tinggal dia di mana. Macam kita di rumah. Ada tumbuhan yang hidup di darat dan di air. Okey, di darat contoh pokok dia banyak sangat senduduk. Pokok lumut. Okey, kalau air ni macam pokok kiambang. Dia boleh tumbuh di atas air. Atau ada juga tumbuhan yang boleh hidup di bawah air. Okey? Itu habitat, maksudnya tempat tinggal tumbuhan. Dia hidup di mana? Ada juga yang hidup di atas pokok. Kita panggil di darat lah ya. Okey, seterusnya jenis pembiakan tumbuhan. Ada 6. Ada berapa? Ada 6 tumbuh membiak dengan pelbagai cara. Yang pertama, melalui daun. Pernah tengok tak pokok setawar? Maksudnya dia akan tumbuh pokok-pokok, anak-anak pokok di tepi-tepi dia ni. Di tepi-tepi daun ni. Kita panggil pokok setawar. Yang kedua, anak pokok. Melalui anak pokok. Contohnya pokok pisang. Okey, anak-anak pokok dia yang kecil-kecil ni kita ambil, kita cabut bersama dengan akarnya. So kita boleh tanam di tempat yang lain untuk tumbuh satu yang baru. Okey, biji benih ni banyak contoh, banyak sangat biji benih pokok yang dibiakkan melalui biji benih. Contoh yang banyak yang selalu kamu tengok biji benih. Buah-buahan, sayur-sayuran, sawi, kailan, kan? Pokok jagung. Okey, kalau melalui keratan batang yang D ni, kita cucuk keratan batang. Contoh ubi kayu. Dia membiak melalui keratan batang. Okey, E, batang bawah tanah. Maksudnya contoh ada pokok halia. Okey. Batang bawah tanah maknanya dia batang utama dia berada di bawah tanah. Okey, dan seterusnya melalui spora. Spora ni dia akan membiak melalui angin. Angin akan bawa spora-spora ni, so dia boleh tumbuh. Contoh pokok cendawan. Tumbuh tumbuhan duit-duit yang ada menumpang di pokok-pokok. Contoh pokok kelapa sawit, pokok-pokok besar. Saya percaya kamu mesti pernah jumpa pokok duit-duit kan? Okey?
Okey, kebergantungan kepada tumbuhan. Okey, tumbuhan ni dia sangat penting, sangat berguna kepada alam kehidupan. Contoh kepada manusia, kepada kita. Untuk apa? Untuk menyegarkan udara di sekeliling kita, memberi oksigen, membantu menyejukkan bumi, menjadi sumber makanan. Contoh kita tanam buah-buahan, sayur-sayuran, dia adalah sumber makanan kepada kita. Kan? Sebagai bahan binaan dan kertas. Bahan binaan contoh pokok balak. Dia punya kayu tu. Boleh buat pelbagai, boleh buat rumah dan kertas. Boleh menjadi pakaian. Okey, seterusnya boleh mengubat sesetengah penyakit seperti darah tinggi. Macam-macam lah kan pokok-pokok herba untuk kesihatan kita kepada manusia ni. Kan? Dan seterusnya kepentingan kepada haiwan sebagai tempat perlindungan. Contoh haiwan-haiwan yang tinggal di atas pokok. Sebagai sumber makanan juga kepada haiwan. Buah-buahan, sayur-sayuran, pucuk-pucuk pokok tu. Haiwan-haiwan ni bergantung kepada tumbuhan sebagai sumber makanan. Kan? So, tumbuhan ni sangat penting. Cikgu galakkan kalau ada di rumah tu, tanamlah banyak-banyak pokok. Kita elakkan daripada membuat pencemaran sebab tumbuh-tumbuhan ni sangat penting. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Bye.